Dalam video kali ni, saya akan menerangkan perbezaan antara ringkasan, rumusan, ulasan, karangan dan karangan respon terhad. Sebabnya sebelum ni, latihan yang sebelum ni, kamu semua macam keliru sikit kan, apa beza karangan, apa beza ulasan, apa beza rumusan, apa beza ringkasan. Walaupun soalan saya ulasan je, tapi ada juga yang buat tiba-tiba buat karangan, padahal soalan ulasan. Sebab tu kena baca soalan betul-betul. Ianya untuk soalan 4-4 ni, apakah persamaan dan perbezaannya? Okay, so ini adalah jadual perbezaan antara ringkasan, rumusan, ulasan dan karangan arti. Arti ni ialah respon terhad. Okay, beza dia, pertama sekali kena tengok bahagian mana. Okay, ringkasan, rumusan, ulasan ni adalah contoh soalan, bentuk soalan dalam bahagian C kertas 1. Tiga-tiga ni kertas 1, tapi karangan respon terhad ialah kertas 2. Okay, bahagian A, soalan dia pun berbeza. Semua soalan berbeza. Okay, ringkasan, rumusan, ulasan ni dalam periksa, dia adalah soalan bahagian C, di mana awak kena pilih antara dua. Awak nak buat ringkasan ke ulasan, nak buat rumusan ke ulasan. Selalunya pasangan ni macam tu, ringkasan dengan ulasan ataupun rumusan dengan ulasan. Boleh juga kalau nak keluar antara ringkasan dengan rumusan, tapi jarang lah. Selalunya ada ringkasan ulasan. Selalunya senang buat ulasan lah. Sebab tu saya ajar ulasan dulu. Tapi tak adalah nak cakap ringkasan dengan rumusan tu susah. Tak juga. Ringkasan dengan rumusan senang kalau kita belajar lah. Nantilah untuk next class saya akan ajar. Okay, so beza je. Contoh soalan, kalau tengok betul-betul, dalam soalan ringkasan sahaja ada kata kunci dalam soalan tu. Yang lain semua tak ada. Mana ada? Dalam rumusan mana ada? Dalam ulasan mana ada? Dalam karangan respon terhad pun tak ada juga. Tapi adalah dia punya kriteria ada lain. Okey, bentuk dia, ringkasan dan rumusan dua-dua akan keluar dalam bentuk petikan, manakala ulasan dengan karangan respon terhad akan keluar dalam bentuk rajah ataupun gambar yang bermaklumat. Okey, jumlah perkataan, ringkasan, rumusan, ulasan, sebab tiga-tiga ni adalah bahagian C kertas 1, iaitu jumlah perkataan dia 80 hingga 100. Memang tak boleh lebih daripada 100. Memang inilah dia karangan respon terhad. Sebab dia karangan, walaupun dia kata 50 hingga 80 perkataan, awak boleh buat lebih daripada 80. Okey, tugasan soalan, ringkasan ada, memang ada ditulis dalam soalan, tapi rumusan tak ada langsung, memang tak ada dalam soalan, tak ada dalam petikan pun tak ada. Tapi soalan ulasan, dalam soalan dia, dalam arahan dia tak ada, tapi dia ada dalam gambar ataupun rajah. Dalam rajah atau gambar yang dia bermaklumat tu, dia ada bagi tugasan soalan. Tapi dalam karangan tak ada langsung. Okay, dalam rajah pun tak ada, dalam soalan pun tak ada. Markah tiga-tiga ni 15 sebab dia bahagian yang sama. Karangan pendek 10. Okay, so tu je lah perbezaannya. Okay, lepas kita nak tengok pula macam mana jawapannya pula. So ini adalah contoh-contoh soalan. Ni adalah soalan ringkasan. So ringkasan nampak dia ada perkataan tu manfaat, dia tulis ringkasan tentang manfaat. Okay, tapi soalan rumusan tak ada. Dalam soalan rumusan, dalam arahan tu tak ada, dalam ni pun tak ada. Yang kena cari sendiri, kena fikir sendiri, kena baca dulu, baru nampak lah, oh ni cakap siapa sebenarnya. So rumusan ni selalu susah sikit lah daripada ringkasan. Ni adalah contoh soalan ulasan. Hari ni saya akan bincangkan soalan ni kejap lagi. Okay, so soalan ulasan dia ada gambar sahaja. Dan arahan pun ada arahannya, tak ada kata kunci. Kata kunci ni ada dalam berajah. Isi pun ada 3 je. So yang ni karangan pendek bahagian A, kertas 2. Okay,
Nampak tak? Dia ada maklumat sahaja. Dia tak ada soalan, tak ada arahan, tak ada arah apa-apa. Cuma dia nak tengok awak boleh luaskan tak, boleh tak meluaskan apa yang ada ni. Okay. Antipati jawapan. Ringkasan, maksimum perkataan mesti tak boleh lebih daripada 103 patah perkataan. Sama juga rumusan, sama juga ulasan. Tapi kalau karangan boleh lebih. Dia sebenarnya tak ada had, tapi kalau boleh janganlah panjang sangat, sebab kita nak memperuntukkan masa untuk bahagian B juga kan, karangan yang panjang tu. So kita terhadkanlah juga dalam 120 patah perkataan. Padahal kan kalau kita tengok karangan ni sepatutnya 50 hingga 80 patah perkataan je, tapi sebab di karangan kita boleh lebih daripada apa yang dia bagi. Okay, tugasan atau kata kunci. Ringkasan mesti berdasarkan soalan. Rumusan kena baca petikan dan tentukan sendiri. Ulasan pun berdasarkan soalan. Karangan memang tak ada, cuma perlu menukarkan maklumat kepada perenggan yang kohesi sahaja. Okay, pengenalan. Ringkasan tak ada pengenalan, dia ada isi sahaja. Isi sahaja, nampak tak? Dia ada isi tersurat sahaja. Kalau rumusan, dia kena ada 1 ayat sahaja pengenalan, 6 ayat isi tersurat dan 1 ayat sahaja kesimpulan. Okey. Ulasan ada pengenalan. Ulasan kena ada 1 ayat sahaja, tak. 1 ayat sahaja atau 2 ayat sahaja. 1 atau 2 lah. Ulasan 1 atau 2 ayat pengenalan. Karangan 1 ayat sahaja. Isi tersurat isi tersurat. Kemudian isi tersirat. Ulasan sahaja yang ada isi tersirat. Kalau karangan pendek, dia menukarkan maklumat bergambar menjadi ayat sahaja. Maksudnya isi tersirat dia adalah pada gambar tu. Dia taklah tersirat sangat, dia tersurat juga, cuma perlu jadikan dalam bentuk ayat. Okay. Kesimpulan, rumusan dengan ulasan sahaja yang perlu ada kesimpulan. Itu pun 1 ayat sahaja. 1 ayat sahaja, bukan 1 perenggan. Sebab pas ada antara awak berlima ni yang buat sampai 1 perenggan kesimpulan dia. So hari ni saya nak ulang balik macam mana buat ulasan saja, sebab saya nak refresh balik macam mana buat ulasan. Okay, so ini adalah kriteria pemakahan untuk ulasan. Jadi nak dapat markah cemerlang 13 hingga 15. Ayat kita mana pula pointer ni? Ayat kita mesti ada, bukan ayat, perenggan. Ke ulasan kita mesti ada isi tersurat su dan si tersirat yang relevan, mesti relevan dengan soalan, jangan luar daripada soalan. Kalau soalan tu punca, kalau soalan tu kesan, kalau soalan tu kepentingan, kalau soalan tu faedah, kalau soalan tu langkah lah. Okay, lepas tu ayat tu mesti jelas, maksudnya orang faham, dan matang, mesti ada kematangan. Janganlah macam ayat suara rendah. Kalau ayat macam suara rendah tu tak matang lah. Okay, bahasa mesti gramatis ayatnya, kosakata mesti luas dan tepat. Tak mesti luas je, tepat. Maknanya tepat dengan situasi tu. Ejaan dan tanda baca betul, penanda wacana betul, kesalahan bahasa pun minimum. Jangan lain-lain ni antara 1 hingga 12 ni beza dia sikit-sikit je lah. Macam ni masih lagi baik sebab dia cuma kurang matang je. Idea tu masih relevan dan jelas, mesti relevan dan jelas, cuma tak matang je. Bahasa tu biasa-biasa je. Kosakata luas je lah, tapi kurang, tak ada perkataan tepat ni, tak berapa nak luas lah. Kesalahan bahasa masih lagi minimum. Tapi kalau 5 hingga 8, 1 hingga 4 ni memang dah adalah masalah bahasa. Ayat yang kurang jelas, memang tak faham langsung ke, tunggal langgang ke ayat, memang dapat markah memang paling banyak 8 je. Siapa yang sebelum dapat markah 8 je tu, itulah sebabnya. Okay. So ulasan lazimnya ditulis dalam 3 perenggan, selalunya lah. Tapi murid bebas nak tulis dalam 1 ke 2 ke 3. 1, 2 atau 3 saja, tak boleh lebih. 3 paling maksimum. Nak buat ulasan ni kena guna teknik pasak. Okay, teknik pasak ni, P tu ialah pendahuluan. Maksudnya bukanlah mula ayat huruf P, tak. Pendahuluan tu mesti 2 ayat.
Satu atau dua ayat lah. Selalunya dua ayat. Okay, satu pun boleh, dua pun boleh. Okay. Untuk isi guna asa, a tu antara, s tu selain itu, a tu akhir sekali. So akhir sekali ni adalah untuk isi terakhir, bukannya kesimpulan. Kesimpulan lah. Akhir sekali tu isi terakhir, bukan kesimpulan. Okay. So K ni ialah kesimpulan. Mesti ada kesimpulan. Ulasan mesti kena ada kesimpulan. Okay. So setiap isi mesti ada isi tersurat, mesti ada isi tersirat. Tersurat tu maksudnya apa yang terdapat dalam gambar sahaja. Tak boleh lah, tolonglah janganlah bagi. Contoh soalan dia faedah, bagi faedah lain yang tak ada dalam gambar, jangan. Guna apa yang ada dalam gambar sahaja. Namalah ulasan. Ulasan maksudnya apa yang boleh ulas berdasarkan gambar. Kita tersirat ni yang tidak terdapat dalam gambar, tapi bukan isi baru. Dia adalah huraian yang berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan isi tersurat yang awak tulis tu. Okay. Kemudian kesimpulan mesti ada dua bahagian dalam ayat. Satu ayat je. Kesimpulan satu ayat sahaja, walaupun ada dua bahagian, tapi dia satu ayat sahaja. Okay. Kesimpulan selalunya ada cadangan dengan harapan. Okay. Contohnya, inilah cadangan semua pihak wajarlah berganding bahu dalam amalan gotong royong. Lepas tu guna suka tu supaya untuk kerana agar untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat. Okay. Ingatlah contoh soalan. Okay. Kepentingan sungai kepada manusia. Ada 3 kepentingan. So memang cakap pasal 3 perkara ini sahaja. Jangan cakap pasal benda lain. Okay. So ini contoh dia. Pendahuluan nak buat ada 2 ayat. Contoh AR ni adalah ayat rangsangan. Ayat rangsangan ni contohnya sungai. Berkaitan dengan sungai lah. Sungai tu nadi kehidupan manusia. Ayat AA ni adalah ayat arahan ataupun ayat tugasan lah. Yang ni lah kepentingan. So sungai banyak kepentingan. Senang je kan. Okey. Isi guna yang ini sahaja. Jangan fikirlah pasal benda lain. Guna yang ini sahaja menjadi isi tersurat. Tengok ayat pertama, sumber bekalan air. Salin. Sumber makanan protein. Tempat rekreasi dan pelancongan. Tempat rekreasi dan pelancongan. Tersirat ni je yang kena fikir. Tersirat ni mesti berkaitan dengan tersurat yang awak tulis sebelah dia. Contohnya sumber bekalan air. Sumber bekalan air tu awak guna untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk masak, untuk basuh. Sumber makanan berprotein contohnya apa? Ikan, udang. Okay, maksudnya kita makan ikan, kita makan udang, dapatlah protein. Okay. Contoh isi yang isi terakhir ni, tempat rekreasi dan pelancongan. Bila ada tempat rekreasi dan pelancongan, apa kepentingan dia kepada manusia? Apa faedah dia kepada manusia? Manusia dapat menjana pendapatan melalui perniagaan. Okay. Dekat kawasan pelancongan tu, kawasan sungai yang jadi tempat pelancongan tu. So kesimpulan satu ayat sahaja. Kita kena jaga kebersihan sungai kerana sungai, tanpa sungai hidup manusia terjejas. Okay. Ni contohnya kalau nak buat pendahuluan. Sungai nadi kehidupan, sungai banyak kepentingan. Ayat pertama, sungai ialah aliran air tawar semula jadi yang merupakan nadi kehidupan manusia. Itu je, satu ayat cukup. Lepas tu, hal ini dikatakan demikian kerana sungai mempunyai banyak kepentingannya kepada mereka. Ini sahaja, 2 ayat sahaja, tolonglah 2 ayat sahaja. Okey. Tengok isi pertama. Isi pertama boleh guna Selain daripada nak guna antara, boleh guna salah satu. So salah satu kepentingannya, mesti ada perkataan kepentingan ni. Salah satu kepentingannya ialah manusia menjadikannya sebagai sumber bekalan air. Okey, contohnya mereka menggunakan air sungai untuk minum, mandi, memasak dan membasuh. Saya tak guna perkataan contohnya. Okey, salah satu kepentingannya. Ini cara je. Okay. Boleh juga guna antara. Tak nak guna salah satu, kita ganti dengan antara. Antara kepentingannya ialah manusia menjadikannya sebagai sumber bekal air. Mereka menggunakan air sungai untuk minum, mandi, memasak dan membasuh. Okey, isi kedua tentang sumber makanan berprotein. Selain itu, sungai juga dapat memberikan sumber makanan berprotein kepada manusia. Mesti pasal manusia lah, sebabnya soalan ni kepentingan kepada manusia. Contohnya ikan pendek je, nampak tak? Boleh je buat pendek je. Contohnya ikan dan udang. Contoh makanan berprotein tu ialah ikan dan udang.
Isi ketiga ni akhir sekali. Akhir sekali ni ialah isi yang akhir sekali, bukan kesimpulan. Beberapa orang minggu lepas buat akhir sekali tu kesimpulan. Tak nak. Akhir sekali tu ialah isi terakhir. Isi yang ketiga. Ada 3 je isi pun. So akhir sekali, sungai juga merupakan tempat rekreasi dan pelancongan bagi manusia. So aktiviti seumpama itu, inilah aktiviti ini dapat menjadi pendapatan penduduk setempat dalam perniagaan. Kesimpulan. So kesimpulan ni satu ayat sahaja, walaupun dia ada 2 bahagian, cadangan dengan harapan, tapi kesimpulan ni satu ayat je. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah menjaga kebersihan sungai, kerana tanpa sungai, kehidupan manusia pasti terjejas. Nampak tak? Ni cadangan apa yang kita kena buat. Kenapa kita kena buat ni? Okay. So dia dalam 3 perenggan. Ni perenggan pendahuluan. Ini semua isi. Nampak tak? Ni isi pertama. Warna biru ni isi pertama. Warna kuning ni isi kedua. Warna hijau ni isi ketiga. Dengan tersirat dia sekali. Nampak? Tersurat, tersirat, tersurat, tersirat, tersurat, tersirat. Kesimpulan satu ayat sahaja. Ni 2 ayat sahaja. Jangan lupa ini. Letak ini. Jangan lupa kira. Soalan ulasan, ringkasan, rumusan mesti kira perkataan, mesti tulis kat bawah sekali 92 patah perkataan. Tak lebih daripada 100 pun. Okey, itu je ulasan. Ulasan senang je. So nanti saya akan bagi soalan lain. Ulasan, ringkasan dengan karangan pendek kita akan sambung kemudian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.